Assalamualaikum warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, kita merafakkan syukur ke hadratillah subhanahu wa ta'ala kerana di petang yang barakah dapat sama-sama kita hadir dalam rumah Allah yang mulia. Kemudian dapat sama-sama kita sambung pengajian kitab Sirah Nurul Yaqin. Mudah-mudahan memberi manfaat bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Zawajuhu bisayyidati Khadijah. Zawajuhu, berkahwinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkahwin bisayyidati dengan sayyidah Khadijah, berkahwin dengan sayyidatina Khadijah. Jadi Nabi berkahwin dengan sayyidatina Khadijah. Panggilan Sayyidatina Khadijah Ummul Qasim, dan dipanggil juga At-Tahirah, yang disebut dengan Tahirah, perempuan yang suci. Itu Sayyidatina Khadijah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi paling kasih sekali, lebih daripada isteri-isteri Nabi yang lainnya. Jadi Sayyidatina Khadijah ni luar biasa perjuangannya, yang sangat hebat. Beliau adalah daripada azwajuhu ummahatuhum, isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isteri-isteri Nabi itu adalah ibunya, ummahatuhum, orang-orang yang beriman. Itu. Jadi yang disebut dengan kata ummahatil mu'minin, ibu sekalian orang yang beriman, dengan makna nisbah ketaatan, dan juga tiada boleh kita derhaka. Kalau sekiranya derhaka, maka hukumnya dosa. Itu. Kemudian yang keduanya, haram berkahwin dengan mereka itu, tiada boleh berkahwin. Kemudian perbezaan antara dengan ibu kita, isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dengan kata ibu-ibu orang yang beriman. Ibu kita boleh kita pegang, boleh kita lihat. Adapun isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dengan kata ibu-ibu sekalian orang yang beriman, tak boleh kita pegang, tak boleh kita lihat. Itu perbezaannya. Itu. Jadi orang yang pertama kali daripada kaum wanita masuk Islam, iaitulah Sayyidatina Khadijah. Ba'da ruju'ihi bi syahraini min safratihi tsaniyah tazawwaja bi sayyidati Khadijah
wa hiya allati khatabathu ba'da ruju'ihi, selepas kembalinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bi syahraini 2 bulan min safratihi thaniyah, daripada safarnya Nabi at-thaniyah, yang kali yang kedua. Kemudian kalau kita tengok terjemah dalam kitab ni mudah sungguh dia kata. Dia kata terjemahan 2 bulan selepas pulang dari Syam. Selepas daripada Nabi pulang daripada negeri Syam, iaitu Suria, baginda berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah. Jadi Nabi berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah ni. Sayyidatina Khadijah mempunyai nasab yang mulia. Itu nasabnya, iaitulah nasab yang mulia. Jadi Sayyidatina Khadijah salah seorang daripada perempuan Arab dan juga keturunan daripada keturunan Quraisy yang asli. Itu Sayyidatina Khadijah lahir sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam 15 tahun. Ini Sayyidatina Khadijah yang meminang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang aslinya ni, Sayyidatina Khadijah ni suka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminangnya. Jadi Sayyidatina Khadijah yang ingin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminang Sayyidatina Khadijah. Bukan Sayyidatina Khadijah pergi meminang Nabi, tetapi yang aslinya Rasulullah diminang. Ni yang aslinya begitu. Tetapi dengan cara-cara yang halus, yang menjadi perantaraan, iaitulah Nafisah yang berkhutbah ketika meminang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika meminang Sayyidatina Khadijah, iaitulah Abu Talib. Iaitu Abu Talib yang meminta, yang meminang Sayyidatina Khadijah, iaitu Abi Talib. Tetapi yang asli pada hakikat, yang suka kepada Nabi, yang jatuh cinta kepada Nabi, nak berkahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidatina Khadijah sendiri. Tetapi dah maklumlah perempuan ni nak pergi minang sendiri, asal malulah. Jadi ada perantaraan itu. Kemudian katanya musannif, wa kana umruha, dan adalah umur Sayyidatina Khadijah tu 40 sanah, 40 tahun. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah, iaitu umur Siti Khadijah 40 tahun. Wa umruhu, dan umur Nabi sallallahu alaihi wasallam 5 wa 20 sanah, dan 20, yakni 25 tahun. Terjemahan dia kata Khadijah berumur 40 tahun dan baginda pula berumur 25 tahun. Jadi masa Nabi berkahwin dengan Siti Khadijah, umur Nabi 25 tahun. Balik Sayyidatina Khadijah pula umur dia iaitu 40 tahun. Itu umur, nisbah umur Sayyidatina Khadijah dan juga umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat qablahu mutazawwijatun bi Abi Halata, dan adalah Sayyidatina Khadijah tu qablahu, sebelumnya, yakni sebelum daripada berkahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mutazawwijatun, Sayyidatina Khadijah tu dah berkahwin. Kahwin dengan siapa? Bi Abi Halata, dengan Abu Halah. Disebut dalam kitab Azwajur Rasul sallallahu alaihi wasallam, karangan bagi guru saya lah, salah seorang daripada guru saya masa mengaji di Mesir, iaitu Habib Ulwi bin Hamid bin Syihabuddin.
disebut dalam kitab ni, iaitu sebelum daripada Sayyidatina Khadijah berkahwin dengan Nabi, Siti Khadijah sudah berkahwin dengan lelaki yang lain, iaitu Birajulaini, dengan 2 orang lelaki ni. Jadi dia sudah bersuami lah sebelum daripada tu, 2 orang suami. Yang pertama, suami yang pertama nama Atiq, Atiq bin Abid, bin Abdullah bin Umar. Jadi suami yang pertama yang bernama Atiq ni mempunyai 1 anak perempuan, itu. Kemudian selepas daripada tu, Sayyidatina Khadijah berkahwin pula dengan Zurarah bin An-Nabash, mempunyai 2 orang anak lelaki. Itu. Jadi disebut dalam kitab Khulasah Nurul Yakin, Khadijah sebelum itu berkahwin dengan Abu Halah, waqad mata, dan sesungguhnya mati ia. Abi Halah tu mati, suaminya telah mati. Walahu, dan baginya, bagi Abi Halah tu, waladun, ada 1 anak, minha, daripada Sayyidatina Khadijah. Ismuhu, namanya, nama walad tadi, nama anak tadi, Halatu, namanya Halah. Sebab itulah digelarkan dengan kata Abi Halah. Dia orang Arab, dia sebut dengan apa panggil anak ni, Abi Halah, iaitu bapa kepada Halah. Bapa kepada Halah ni iaitu Zurarah bin An-Nabash. Zurarah bin An-Nabash mempunyai 2 anak lelaki. Jadi sebelum daripada Siti Khadijah berkahwin dengan Nabi, Siti Khadijah sudah mempunyai suami. Nama apa? Iaitu Abi Halah. Abi Halah tu meninggal dunia, wafat, kemudian berkahwin pula dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa qad aqamat ma'ar rasuli 25 sanah, dan sesungguhnya aqamat, mendiami ia Sayyidatina Khadijah tu, ma'ar rasuli, serta dengan Nabi. Itu terjemah harfun biharfin ni, cara terjemah mengaji kitab pondok lagu tu lah. Tapi kitab ni dah orang panggil buat khulasah, sudah buat terjemahan dengan secara tasamuh, dengan secara mudah faham. Kalau baca sendiri pun faham dah ni. Wa qad aqamat, dan sesungguhnya telah mendiami, dengan maksud telah hidup ia Sayyidatina Khadijah ma'ar rasuli, serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 25 sanah, 5 dan 20 tahun, iaitu 25 tahun. Jadi Khadijah hidup bersama baginda selama 25 tahun. Jadi Sayyidatina Khadijah berkahwin dengan Nabi, kemudian hidup sekali, iaitu duduk sebagai suami isteri sebanyak 25 tahun, selama 25 tahun. Walam yatajawwaz ghairaha, dan tidak berkahwin dah ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghairaha, selain daripada Khadijah tu, hatta tuwfiyat, sehingga wafatlah ia Siti Khadijah. Nabi tak berkahwin ketika Sayyidatina Khadijah tu masih ada, sehingga Sayyidatina Khadijah tu wafat, barulah Nabi nikah lain. Itu disebut dalam kitab ni, baginda tidak berkahwin dengan wanita lain sehingga Khadijah wafat. Sehingga Khadijah wafat, Siti Khadijah wafat, barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan wanita lain. Jadi tak kalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah
daripada perkahwinan mereka itu dapat iaitu sebanyak enam orang anak. Yang pertamanya Al-Qasim. Jadi Al-Qasim ni umur 2 tahun meninggal dunia, itu anak Nabi. Dan juga Abdullah yang diberi laqab At-Tahir, dan juga At-Tayyib, meninggal di waktu kecil juga ni Abdullah ni. Kemudian 4 orang anak perempuan, iaitu yang pertama Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalthum, Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Ni. Jadi daripada 6 orang anak ni, semuanya lahir sebelum diangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul, kecuali Abdullah. Jadi Abdullah anak yang terakhir lahir setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul. Lain daripada tu, iaitu 5 orang anak, Al-Qasim dan juga Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalthum dan juga Fatimah Az-Zahra, lahir mereka itu sebelum diangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul. Itu muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi wafat Sayyidatina Khadijah, iaitu maqamnya di Maklah. Jadi Sayyidatina Khadijah ni sebagai min ahli Makkah, kuburannya termasuk daripada ahli Makkah. Disebut dalam kitab Azwajur Rasul, kana umruha, adalah umur Sayyidatina Khadijah 65 sanah, iaitu 65 tahun. Masa umur dia 65 tahun, Sayyidatina Khadijah wafat, meninggal dunia. Itu. Kemudian ada sikit nasihat daripada Habib Ulwi lah. Disebut dalam kitab Azwajur Rasul ni, masa mengaji dengan dia dulu. Dia kata Rasulullah SAW selama 25 tahun hidup bersama Khadijah radhiyallahu anha, tidak pernah satu kali pun Nabi bertengkar. Tak pernah. Nabi gaduh lah, mudah faham. Bertengkar itu cakapan bergaluhnya, bertengkar tak pernah, walaupun satu kali. Walaupun satu kali Nabi tak pernah bertengkar. Dalam masa 25 tahun Nabi berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah, Nabi tak pernah bertengkar walaupun satu kali. Kita menikah baru 2 bulan ni. Habis naik dah balik awal ni. Itu bukan dengan sini. Jadi Nabi tak pernah satu kali pun terjadi permasalahan antara mereka. Tak pernah. Itu kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidatina Khadijah begitu mulia. Tak pernah langsung Nabi bertengkar. Itu. Kemudian nasihat Habib Ulwi, dia kata, apabila kamu telah menikah, tak kala kita menikah, maka perhatikan nasihat aku ini. Dia suruh orang panggil ambil iktibar daripada nasihat dia, yang dia ambil istifadah daripada perkahwinan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan Sayyidatina Khadijah 25 tahun, tidak pernah walaupun satu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam bertengkar. Katanya Habib Ulwi, jikalau kamu mengamalkan keduanya, 2 perkara yang dia akan sebut nanti, insya-Allah tidak akan terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga. Insya-Allah tak akan terjadi kalau sekiranya kita beramal 2 perkara ni. Kepada yang pertama, iaitu bersifat dengan qanaah. Yang pertama sekali. Jadi kalau kita mempunyai sifat qanaah dalam perkahwinan kita, insya-Allah kita tidak akan bertengkar, tidak akan berkelahi, tidak akan ada permasalahan. Dia kebanyakan oleh kerana tidak ada sifat mencukupi dengan apa yang telah ada. Itu. Bini kita yang kita menikah tu, yang kita pilih tu, kita tak rasa cukup dengan pasangan kita yang kita pilih,
Sebab itulah kadang-kala kita tengok hak lain pun jadi masalah pula. Dah bini dapat hak putih nak hak hitam pula. Dapat hak hitam nak hak kuning pula. Itu. Jadi tak pernah bersifat dengan qanaah. Sebab itulah kadang-kala menjadi permasalahan dalam rumah tangga. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah selama 25 tahun. Nabi walaupun satu kali tak pernah ada masalah dalam rumah tangganya. Tak pernah walaupun satu kali. Itu disebut oleh Habib Aunduwi. Jadi yang pertamanya sekali kena ada sifat qanaah. Jadi qanaah ni iaitu memadai dan mencukupi dengan apa yang ada. Kena ada rasa mencukupi, kena ada rasa memadai dengan apa yang kita ada. Disebut dalam kitab tasawuf, masalah bab qanaah ni bukanlah bererti meninggalkan ikhtiar dan usaha mencari sara hidup. Orang yang mempunyai sifat qanaah bukan maksud sampai tak berusaha langsung, sampai tak mencari langsung, sampai tak bekerja, bukan maksud lagu tu. Tetapi apa yang dimaksudkan ialah ada maunya, ialah mau adanya perasaan redha. Sebab itulah dalam kitab hikam sebut, orang yang bersifat dengan qanaah sahaja, yang bersifat dengan redha. Jadi apabila kita tak bersifat dengan qanaah, kita tidak akan redha. Itu pitah maksudnya. Sebab itulah dalam perkahwinan kita ni kadang-kadang banyak berlaku. Itu. Banyak kelahi ni. Budak bosa kelahi lagi. Kadang-kadang ke tebu ya pun. Laki nak minum tebu, yang bini nak minum Melo. Yang kelahi lah tu. Kelahi lagi. Nah, sebab tak ada sifat qanaah ni. Sebab tak ada sifat mencukupi dengan apa yang ada. Padahal nak dibayar tu nak pergi kecilnya pun lagi. Nah, itu. Jadi kalau kita ada sifat qanaah, tidak akan jadi bertengkar di dalam rumah tangga kita tu. Macam rumah tangga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 25 tahun Nabi tak pernah bertengkar. Itu. Dan mencukupi pada hati dan jiwa kita, rasa cukup di hati kita tu. Dan juga tak ada keluh kesah di atas kekurangan pada kebenaran. Benda kita tu kurang, tidak rasa keluh kesah, tak rasa resah gelisah orang panggil. Itu panggil mempunyai sifat qanaah. Kemudian nasihat Habib Aunduwi lagi, yang kedua, supaya dalam perkahwinan kita tu menjadi seperti mana perkahwinan, tidak ada pertengkaran, tidak ada permasalahan, yang seperti mana ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak sampai tahap tu pun jadi orang panggil rumah tangga yang baik, yang dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia kata jangan biarkan orang lain masuk di dalam kehidupan rumah tangga ketika ada permasalahan. Itu. Jadi masa ada masalah sikit sebanyak tu, jangan duk cerita kepada orang lain. Jangan duk cerita kepada orang lain. Sehingga kawan ke yang rapat dengan kita ke, mak pak kita sekalipun, jangan duk mengadu lah. Itu. Maka kamu sendiri yang mesti menyelesaikannya. Jangan mengadu-ngadu kepada orang yang lain. Itu. Jadi Sayyidatina Khadijah ni mempunyai sifat qanaah, dan juga Sayyidatina Khadijah seorang wanita yang sangat cerdik. Jadi Sayyidatina Khadijah perjuangannya dengan Nabi SAW, beliau memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya dan juga jiwa raganya semua, iaitu korban untuk agama Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk Rasul. Itulah Siti Khadijah. Dan juga Sayyidatina Khadijah ni sebagai Al-Afifah, perempuan yang sangat menjaga, iaitu menjaga kehormatannya, At-Tahirah yang suci, dan juga Al-Alimah. Sayyidatina Khadijah
mempunyai kehormatan yang sangat tinggi sehingga tidak pernah menyembah berhala. Ni salah seorang daripada perempuan pada zaman beliau, walaupun pada ketika itu banyak sangat orang-orang yang menyembah berhala, banyak sangat, tetapi Sayyidatina Khadijah tak pernah menyembah berhala. Itu hormatnya Sayyidatina Khadijah, isteri Nabi SAW, isteri yang pertama. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW bersabda, wa khairu nisaiha Khadijah bintu Khuwailid. Itu sebaik-baik perempuan iaitulah Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Dan juga Sayyidatina Khadijah ni Nisa'i Quraisy, Sayyidah Nisa'i Quraisy, iaitu pemimpin wanita pada kaum Quraisy pada ketika jahiliah tu. Jadi pemimpin bagi kaum wanita daripada ahli Quraisy. Itulah Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Sebagai khulasahnya, Nabi SAW berkahwin dengan beliau, iaitu menjadi isteri yang pertama selepas daripada Nabi pulang daripada negeri Syam. Kemudian Nabi berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah. Pada ketika itu Sayyidatina Khadijah umurnya 40 tahun dan juga Nabi kita Muhammad SAW umurnya 20 tahun. Kemudian Siti Khadijah sebelum daripada berkahwin dengan Nabi SAW sudah berkahwin dengan dua orang lelaki. Dengan dua orang lelaki, iaitu sebagai suaminya yang pertama yang bernama Atid, kemudian yang kedua iaitu yang disebut dengan Abi Halah, iaitu Zurarah bin An-Nabash. Itu isteri suami yang kedua. Jadi selepas daripada Abi Halah meninggal dunia, kemudian Sayyidatina Khadijah berkahwin pula dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita hidup dengan Sayyidatina Khadijah sebagai suami isteri, iaitu sebanyak selama 25 tahun. Masa 25 tahun Nabi kita hidup dengan Sayyidatina Khadijah tu, Nabi kita tiada berkahwin dengan wanita yang lain. Sehingga Sayyidatina Khadijah wafat, barulah Nabi berkahwin dengan wanita yang lain. Itu mulianya Sayyidatina Khadijah. Faqala al-musannif rahimahullahu subhanahu rahimahullah. Kemudian masuk dalam bab yang kedua, iaitu hukmuhu baina Quraisyin fi wad'i al-hajaril aswad. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Jadi sekadar itu dahulu sebagai bacaan kitab Khulasah Nurul Yaqin. Jadi mudah-mudahan kita sebagai suami ni, kita boleh ambil daripada adab Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dalam kitab kitab Ihya Ulumuddin, bayanu jumlatin ukhra min adabihi wa akhlaqihi. Keterangan jumlatin, satu jumlah, ukhra yang lain, min adabihi daripada adab-adab Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa akhlaqihi dan akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara akhlak Nabi ni, Nabi tak pernah mencelakan isteri-isterinya. Itu akhlak Nabi. Jadi kalau kita ni padang bini kita marah pun celah semua. Itu. Jadi kita nak supaya isteri kita tu mengikut perangai seperti mana perangai isteri Nabi, iaitu Sayyidatina Khadijah, taat sepenuhnya kepada suaminya. Jadi kita pun kenalah berlaku baik ataupun mempunyai akhlak yang mulia. Akhlak al-karimah, akhlak yang mulia. Itu. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni tidak pernah memukulkan tangannya kepada seseorang jua pun. Walaupun seorang, Nabi tak pernah pukul dengan tangan. Bukan isteri dia saja, orang lain pun Nabi tak pernah pukul dengan tangan. Tak pernah katak dengan tangan. Sepak ke, godang ke, tak pernah Nabi pukul dengan tangan. Kecuali bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam memukul dengan tangan itu fi sabilillah, yakni di jalan Allah, kecuali di dalam peperangan. Itu.
Ni lain daripada tu, Nabi tak pernah pukul dengan tangan. Ni sepak bini sehari 2-3 kali. Padam bini lari pun. Tak. Itu. Jadi kita nak supaya isteri kita tu mempunyai akhlak yang baik. Nah, seperti mana Sayyidatina Khadijah, kita pun kena ikutlah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga adab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai khadam. Kemudian disebut oleh salah seorang daripada khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita tak pernah mencela isteri. Tak pernah mencela akan isteri-isterinya. Kalau sekiranya Nabi melihat dan juga khadamnya melihat isteri-isterinya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sesuatu perkara yang tiada disukai, ni yang tidak disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi memberi pengajaran. Nabi mengajar, memberi pengajaran, memberi nasihat. Setelah memberi pengajaran, setelah memberi nasihat, sama juga tak kala begitu Nabi pandang kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala, pandang kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi tak menyalahkan isterinya tu. Itu akhlak Nabi dan juga adab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni. Bini kita tak bangun orang panggil masak sikit deh. Marah mafu. Tak. Jadi kita tak pandang kepada ketentuan Allah. Kita tak pandang kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Suka menyalahkan orang panggil. Itu. Jadi kita tak tak beriman sepenuhnya dengan redha dan juga qadar dan juga redha. Kalau sekiranya kita beriman sepenuhnya dengan qada qadar, jadi sudah mesti kita tak menyalahkan makhluk. Ni. Sebab apa? Kita akan kembali kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala setelah daripada kita memberi nasihat, memberi pengajaran. Kita memberi nasihat, memberi pengajaran itu sebagai syariat yang diperintah oleh agama. Kemudian selebihnya itu kita akan kembali kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu adab dan juga akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada satu hari Nabi ikut berperang, iaitu perang Uhud. Jadi ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam perang Uhud, Nabi kita pernah membunuh seorang di waktu perang Uhud. Itu orang kafir yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bunuh ketika waktu Nabi perang Uhud, iaitu Ubay bin Khalaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddun nas adaban yaumal qiyamah rajulun qatalahu nabiyyun aw qatala nabiyyan." Manusia yang paling bersangatan seksa yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti, rajulun, orang yang membunuh nabi. Orang yang membunuh nabi itu manusia yang paling bersangatan seksa pada hari kiamat, ataupun orang yang dibunuh oleh nabi. Siapa dia? Iaitu Ubay bin Khalaf. Nih. Jadi Ubay bin Khalaf ni salah seorang daripada kufar, orang kafir yang dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah itu. Jadi Ubay bin Khalaf ni panggil tajir kufar. Itu seorang ahli perniagaan besar di Mekah. Jadi Ubay bin Khalaf urusan perniagaannya begitu besar sehingga dia meninggalkan agama Islam. Tidak mahu masuk dalam agama Islam oleh kerana duk berkalut dengan urusan perniagaan. Kemudian kita boleh ambil istifadah daripada hadis ini, daripada cerita ni. Diriwayatkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa di dalam negeri akhirat nanti, di padang mahsyar, orang-orang yang tidak sembahyang, tidak berpuasa, tak kira lah, tidak mengerjakan ibadah kewajipan kerana sibuk dengan urusan perniagaannya, maka dihalau oleh Allah di padang mahsyar bersama Ubay bin Khalaf ni. Duk nampak tu. Itu. Kerana Ubay bin Khalaf tidak mahu masuk Islam kerana
Ubay bin Khalaf sibuk dengan urusan perniagaannya. Jadi kita berniaga sampai tinggal sembahyang fardu, sampai tinggal puasa wajib. Ni di akhirat nanti akan bersama dengan Ubay bin Khalaf. Nah itu. Jadi hati-hatilah yang kita berniaga tu. Orang yang tidak sembahyang kerana sibuk urusan pemerintahan, maka di akhirat akan dihalau bersama golongan Haman. Sebab Haman ni salah seorang daripada menteri Firaun. Kita buat urusan menjadi menteri dan sebagainya, sampai tinggal kewajipan, tidak mengerjakan sembahyang, di akhirat nanti balasan iaitulah dikumpul dengan golongan Haman bin, iaitu menteri Firaun. Jadi salah satu daripada adab Nabi yang disebut dalam kitab tu, iaitulah Nabi tidak pernah mencelakan isteri-isterinya. Jadi kita nak supaya isteri kita tu menjadi seperti mana perangai Sayyidatina Khadijah, iaitu kita kena beradab, kena mempunyai akhlak yang baik dengan isteri kita, jangan mencelanya. Ni tak kiralah di segi kebodohannya dan sebagainya, di segi apa cara sekalipun jangan mencela. Ni kalau sekiranya tiada mempunyai perangai yang baik, tiada mempunyai adab yang baik, kita memberi nasihat, memberi pengajaran. Ni memberi nasihat, memberi pengajaran. Tiada mahu mendengar nasihat, tiada mahu mendengar pengajaran, dalam kitab fiqh menyebut, iaitu asingkan tempat tidur. Ni tiada mahu lagi. Kemudian dikatok seumpama dengan kain tolah. Itu godang sebagai pengajaran sahaja. Sebagai pengajaran, menunjuk bahawasanya kita sangat marah kepada kelakuannya itu. Ni godang yang tidak mencederakan, sebagai pengajaran, sebagai nak ajar. Ni nisbah mencela, jangan mencela. Itu sebagai adab kita dengan isteri. Jadi insya-Allah kalau kita mempunyai adab-adab yang begitu dalam perkahwinan kita, dan juga sekiranya kita mempunyai sifat qanaah, kemudian tiada bersifat dengan mengadu-ngadu hal rumah tangga kepada orang lain, insya-Allah mempunyai rumah tangga yang baik dan juga mendapat keistimewaan, kemuliaan di dalam rumah tangga. Panggil mendapat rasa nikmat berkahwin tu. Itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Mudah-mudahan memberi manfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.